Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Mawi TV. Okey, seperti yang aku janjikan sebelum ni, aku nak buat video tentang Fimi Palm ni. Okey, tentang apa benda yang aku suka dan apa benda yang aku tak suka. Sebelum ni aku dah cakap aku nak buat 5 je kan. Benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka, tapi aku dapat buat 6. Okey, benda yang aku suka dan 6 benda yang aku tak suka berkaitan dengan Fimi Palm. Okey, Xiaomi Fimi Palm Gimbal Camera. Okey, itu nama penuh dia lah. Okey, baik. Jadi, jom kita tengok apakah benda yang aku suka dan tak suka. Aku akan mulakan dengan 6 perkara yang aku tak suka dahulu, sebab kalau aku buat yang aku suka nanti korang tak tengok sampai habis. Jadi tengok benda yang aku tak suka dulu dan nanti korang fikir sendiri adakah dianya berbaloi dibeli ataupun tidak. Okey. Perkara pertama yang aku tak suka tentang Fimi Palm ni, okey, adalah bateri. Okey, dia adalah satu kelebihan. Jadi nanti kita akan tengok apa yang aku suka. Okey, aku tak suka tentang bateri dia. Pertama, dia ni cepat habis kot. Walaupun dia adalah 1000 mAh, pada aku prestasinya taklah mengagumkan, taklah juga teruk. Tapi pada aku macam baterinya tak adalah tahan begitu lama, tapi masih lagi munasabah lah. Okey, tengok ni bateri kat sini. Kalau kau tengok, nampak ke? Okey, okey, bateri tu dah nak habis dah tu. Ada berapa persen je tu. Okey, tak apa. Pertama, bateri dia, kemudiannya dia akan panas. Dia akan panas kat kawasan ni. Bila kita guna agak lama, tak adalah lama kan. Dalam berapa minit, 20 ke 15 minit. Tengok tu, dia dah start keluar dah low bateri dah tu. Okey, pada aku baru guna sekejap je ni. Tak adalah sekejap sangat. Aku buat video banyak juga, tapi baterinya dah start low. Okey. Kemudian baterinya akan panas. Okey, dia akan panas kat sini paling panas. Okey, tengok ni aku dah rasa dah ni panas dia, baru buka sekejap. Dan di sini pun akan panas. Okey, masa mengguna atau masa mengecas dia akan agak panas, tapi masih lagi boleh dipegang, tapi akan terganggu lah sikit bila dia panas kan. Okey, dan masa untuk mengecasnya adalah agak lama. Okey, masa mengecasnya adalah agak lama. Pada aku mungkin dalam 3 jam kot untuk 1000 mAh ni. Okey, itu perkara yang pertama aku tak suka adalah berkaitan dengan bateri dia. Okey, walaupun dia ada kelebihan, tapi dia juga ada kekurangan tentang bateri ni. Okey, kedua yang aku tak suka adalah kedudukan button ni, mounting ni kan, tempat nak kita letakkan soket, nak pusing-pusing. Okey, nak bagi dia lah, kalau kau nak letak kat basikal ke apa ke kan. Okey, jadi dia agak tak strategik lah kedudukannya di sini, jadi menyusahkan korang untuk letak. Okey, kemudian bila kau berjaya pun letak, dia punya gimbal ni akan sangkut nanti. Okey, kalau letak sini nanti dia akan sangkut dan dia tak boleh nak berpusing lah, sebab dia terganggu kat sini. Okey, sepatutnya dia letak di bawah ni. Bila letak kat bawah ni, kesannya bolehlah dia berdiri kat sini. Okey, berdiri. Ini masalahnya bila letak kat atas ni kau perlukan banyaklah dia punya item untuk dipasang supaya ianya boleh digunakan. Contohnya nak letak kat basikal ke, kau nak letak kat helmet ke, dia agak pelik lah bila ada kat sini kan. Kalau letak kat bawah ni kan mungkin agak cantik lah. Okey, dan dia tak ganggu. Okey, ni kalau kau letak kat sini kat basikal, okey, kesannya dia akan sangkut dengan wire-wire brake. Okey, pada aku agak susah lah. Kalau kau letak tenggek gini kan senang. Okey, letak atas je. Okey, itu kedudukan mounting dia ni pada aku tak strategik. Ketiga, okey, yang ni paling aku benci sekali tentang benda ni adalah perkara yang ketiga ni, iaitu kualiti indoor. Okey, bila kita ambil gambar dalam indoor, kualitinya sangat-sangatlah hodoh kualiti dia sangat-sangatlah hodoh dan malap. Okey, sangat gelap dan menyebabkan aku dah ada buat satu video indoor ni. Okey, kesannya gelap, jadi aku terpaksa delete video tu. Okey, sebab nak masukkan pun nanti orang akan cakap tak nampak apa-apa. Okey, dalam keadaan low light, dia punya kualiti videonya adalah sangat-sangat mengecewakan. Okey, dan dia agak gelap lah sebenarnya, dia tak cukup lighting. Okey, dia ada masalah semasa low light ataupun walaupun guna night shot mode pun. Okey, walaupun kita on kan, tetap dia akan punya gambar tu sedikit gelap, dia tak cukup cahaya. Okey, itu perkara ketiga ni paling aku benci lah. Okey, yang keempat,
joysticknya berfungsi dengan bunyi yang agak kuat. Okey, ni joystick dia ni. Okey, joystick ni kalau kau tekan, kau akan dengar bunyi. Okey, dia bukan bunyi kat sini je. Nanti bila dalam rakaman tu pun dia akan bunyi. Itu masalah dia. Okey, dia berbunyi dan dia agak kuat. Dan dia boleh dengar dalam video yang kau buat tu. Okey, keempat yang aku tak suka, joystick dia berbunyi. Okey, dia berbunyi dan mengganggu sikitlah rakaman. Okey, kemudiannya 5 quality microphone dia. Okey, ni adalah microphone dia sebenarnya. Dan quality microphone dia ada high, low dan mute. Dan quality video ni suara dia pada aku tak begitu kuat. Kalau kau dah ambil dalam ni video tu, sebenarnya kau perlu gunakan application lain untuk kuatkan volume dia. Okey, pada aku bunyinya tak kuat dan aku belum try lagi menggunakan mikrofon. Ada dulu kata USB ni tak boleh guna pada mikrofon lain. Okey, tapi aku belum pernah try lagi, nanti aku cuba. Okey, yang keenam, yang terakhir, apa benda yang aku tak suka tentang Fimi Palm ni adalah Wi-Fi dia kadang-kadang susah nak connect. Okey, tengok kita try. Okey, kita try gunakan dia punya ni. Okey, tengok Okey, kau tengok kat skrin ni. Okey, kita swipe ke bawah, pergi ke Wi-Fi. Wi-Fi dia ada 2, 5.8 ni. Okey, kita dah buka tu. Okey, kita pergi ke sini. Okey, yang ni adalah Fimi Play. Pergi ke device. Okey, connect. Okey, pergi ke Palm. Okey, Palm. Okey. Okey, dia dah. Okey, nampak kenapa aku cakap tu? Okey, ini jadi bila skrin ni gelap, dia akan berpindah ke sini. Okey, tapi beberapa kali aku cuba, kadang-kadang ianya gagal. Okey, yang ni gagal berfungsi. Okey, dia masih lagi belum transfer daripada Fimi Palm punya kamera ni kepada sini. Tapi yang bagusnya, okey, yang bagusnya bila dah nampak tu, dia hilang tu. Okey, tapi yang bagusnya kat sini semua kau boleh setting teruslah kat sini. Segala-galanya kau boleh kawal daripada application ni. Okey, itu yang menyebabkan dia baguslah. Tapi kadang-kadang dia gagal untuk connection ni, walaupun duduk dekat pun dia gagal. Okey, jadi itu adalah 6 perkara yang aku tak suka tentang Fimi Palm. Okey, jadi jom kita tengok apakah yang perkara lain yang okey, jadi kita akan tengok pula 5 benda yang aku suka tentang Fimi Palm ni. Yang pertama, apa yang aku suka tentang Fimi Palm ni adalah kualiti gambar dia. Okey, kualiti gambar dia pada aku agak menarik, okey, agak baik. Okey, kemudian gambar yang dihasilkannya cantik, terutamanya ketika kau outdoor lah. Kalau kau indoor memang jahanam lah kualiti gambar dia kan. Tapi kalau kualiti outdoor dia pada aku sangat cantik dan sangat berpuas hati dengan kualiti dia sebab lighting dia cukup dan dia ada pelbagai fungsi, ada slow mo, ada time lapse. Okey, kemudiannya dia ada wide angle. Okey, jadi fungsi kamera dia ni sangat berbaloi dan aku rasa sangat berpuas hatilah dengan fungsi kamera. Okey, terutamanya di outdoor. Okey, kalau di indoor aku tak puas hati, tapi kalau outdoor gambarnya sangat cantik dan berpuas hati dan aku sangat seronoklah guna benda ni. Okey. Yang kedua, apa yang aku suka adalah spesifikasinya agak menarik. Okey, pertama wide angle dia ada 128 darjah, sedangkan yang lain pencabar-pencabar dia 120, itu VU ke apa nama dia tu, dan Osmos 80 darjah je dia punya sudut dia Okey, kemudian dia banyak fungsi dan dia ada bateri yang besar. Okey, bateri dia ada 1000 mAh sedangkan pesaing dia 850. Okey, jadi dia dari segi on paper dia punya ketahanan baterinya lebih lama lah sebab 1000 mAh dan baterinya besar. Okey, kemudiannya punya skrin yang agak besar, yang ini pada aku mungkin hampir ke 2 inci kot dia punya saiz ni. Jadi nampak lah, kalau kecil sangat sebenarnya tak nampak, dan kualiti skrinnya pada aku pun agak boleh diterima lah. Okey, kemudiannya dia siap dengan package ni, cover. Okey, ada tak silap aku kalau Osmos tu macam kena beli asing kot. Okey, aku tak pasti, tapi yang ni dia siap cover, jadi aku suka dengan spesifikasinya dan aku rasa berpuas hatilah dengan tengok tu dia punya gimbal dia pun berfungsi dengan baik. Okey, sebab dia boleh setting kau nak speed mana dia follow kau, dia joysticknya berapa laju. Okey, semua tu boleh dikawal Ketiga yang aku suka adalah mudah untuk digunakan sebab dia ada 2 function. Pertama, dia ada function button. Boleh guna button, ada joystick.
Okey, kemudian dia ada button-button ni dan juga dia boleh guna dekat skrin. Skrin ni boleh guna semua arah. Okey, atas bawah, kiri kanan. Okey, contohnya aku pergi kepada video okey, ini video. Okey, kalau kau tengok sini ni video. Aku tengah aku pergi kepada mode video, kemudian dia boleh zoom. Okey, tekan zoom, tekan sampai keluar lambang tengah tu. Okey, nampak ke? Okey, sampai anak panah tu boleh zoom. Okey, dia boleh zoom sehingga 3 kali zoom. Okey, jadi dia punya fungsi cantik lah pada aku. Ada button dan juga ada touchscreen. Okey, yang tu yang pada aku mudah lah, memudahkan ianya digunakan. Dan yang keempat, aku suka kerana saiznya agak compact lah. Dia tak terlalu kecil. Kalau tak silap aku, Osmos tu kecil sedikit, yang ni besar. Okey, dan dia tak terlalu besar sangat, jadi sedap digenggam, sedap dipegang. Okey, kalau kecil sangat susahlah nak pegang. Memanglah dia mobile kan, tapi kalau kecil sangat susahlah nak pegang. Yang ni pada aku saiznya memadai dengan tangan aku ni lah. Okey, dan ianya boleh berdiri sendiri. Okey, tu nampak tak saiz dia? Jadi dia tapak dia rata, boleh berdiri sendiri. Kemudian di bawah ni ada anti flip, okey, anti gelincir bawah ni. Okey, jadi kalau kau letak ni dia tak tergelincir lah. Okey, kemudian dia punya ni, aku rasa aku puas hati dengan saiz dia dan dia tak keterlaluan lah dan tak nampak pelik. Kalau besar sangat nampak macam berenau kalau kau nak ambil gambar kat luar kan, tapi kalau kecil sangat macam susah nak dia handle. Okey, yang terakhir sekali, okey, bukan terakhir, yang kelima yang aku suka adalah kualiti binaannya ni. Okey, walaupun semuanya adalah plastik, okey, semua plastik, tapi dia nampak rasa feel dia premium. Okey, tak rasa murah, tak rasa macam barang Cina lah. Okey, walaupun okey ada bunyi sini sebab semuanya plastik kan. Okey, dan dia tak terasa murah, dan kat sini dia ada texture sikit. Jadi mungkin bila kita pegang tu dia macam grip lah sikit. Itu maksud aku. Okey, yang keenam aku suka. Tadi aku tak suka wifi dia kan, tapi sebenarnya wifi dia ni ada kebaikan. Okey, dia memudahkan. Dia tak perlu kalau macam Osmos tu, okey, di DJI tu dia ada macam Type C punya kabel dan dia perlu sambungan telefon kan. Okey, yang ni tak payah. Yang ini kau boleh wifi dengan sistem Fime Play ni dan kau boleh gunakannya dalam ni, dan kau nak download tu sangat laju sebab dia punya wifi ni. Okey, 5.8G dia ada 2.4 dan 5.8G. Jadi 5G wifi tu sangat laju. Kalau kau download satu video yang 500 MB pun, okey, hanya perlukan dalam kurang 10 saat je dah siap dah download dalam telefon kau. Dulu aku ada isu juga, fikir macam mana aku nak download, adakah aku nak transfer daripada sini masuk telefon pakai kabel. Rupanya boleh guna. Wifi ni sangat laju dan aku sangat suka. Okey, tak menyusahkan aku lah nak transfer. Lagi satu nak edit, kalau nak transfer ke laptop payah pula nak ni, ataupun nak tukar dia punya, nak masukkan dia punya SD card ni pun pada aku susah lah nak buka-buka. Tapi telefon aku ni pun bukannya ada apa SD card punya slot pun. Okey, itu jadi masalah. Jadi pada aku wifi ni walaupun dia kadang-kadang tak gagal disambungkan, tapi keseluruhannya ianya berfungsi dengan baik dan sangat efisien lah. Okey, dia punya tu. Okey, dia punya fungsi lah. Aku suka. Alright. Jadi kesimpulannya pada aku, untuk harga RM719 yang aku beli ni, dengan benda ni tak termasuk memory card, aku rasa ianya sangat-sangatlah berbaloi untuk dimiliki berbanding jenama yang lebih premium, harganya dalam RM1,000 lebih, tapi bergantung pada spesifikasi dan apa kelengkapan yang dibagi jugalah kan. Tapi yang ini pada aku sudah memadai untuk beginner. Okey, sebelum kau beralih kepada kamera gimbal yang sebenar, okey, pada aku yang ni sudah memadai untuk permulaan dan aku sangat seronok guna benda ni setakat ni. Aku harap ianya bertahan lama. Okey, kau kalau cari dekat internet, yang ni aku tengok sebab aku nak segera, aku nak cepat. Jadi yang ni warantinya 3 bulan je. Ada satu tu aku tengok harganya sama juga $719, tapi warantinya setahun. Okey, ada juga aku tengok yang 130 lebih tapi warantinya 6 bulan. Okey, yang ni aku ambil 170
119 tapi warantinya 3 bulan. Kerana apa aku ambil ni? Sebab dia boleh beli sekali, boleh hantar sekali dengan dia punya SD card. Okay, yang setahun waranti dengan harga yang sama ni, iaitu 719 tu, dia punya SD card dah habis. Jadi kalau aku nak order, kena asing. Aku takut sampainya lambat-lambat tak serentak lah sekali, aku tak boleh guna nanti untuk esok. Okay, esok aku nak pergi satu tempat, jadi aku nak perlukan benda ni lah. Okay, kemudiannya ada juga yang satu lagi yang 719 sama harga dengan waranti setahun tu pula. Dia punya SD card ni mahal pula. Okay, 50 lebih atau 60 lebih. Okay, yang ni SD card dia tak silap aku dalam RM40. Okay, jadi dia pun berfungsi dengan baik. Tak adalah rugi sangat aku beli ni walaupun nama Lexa ni. Okay, tapi masih berbaloi lah. Okay, jadi itu saja aku nak share tentang apa benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka dengan Fimi Palm ni. Jadi pada aku ianya berbaloi untuk dibeli oleh mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia vlog ni. Okay, jadi aku cadangan korang boleh beli benda ni. Okay, dan korang kena ambil titik beratkan lah. Benda yang aku tak suka tu adakah korang boleh terima. Kalau korang boleh terima, no point, tak ada isu. Okay, macam aku kalau waktu dalam indoor aku akan guna kamera lah. Lebih kamera telefon sebab ianya lebih jelas dan terang. Okay, itu saja yang aku nak share. Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mawi TV.